Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat-sihat. Memandangkan pandemik COVID-19 ini nampaknya masih berterusan dan berleluasa juga, maka kita semua harus ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Saya ni kat luar ni kerana saya ada klien untuk melatih seorang klien. Walaupun apa pun kita harus terus mencari rezeki kan. Kanak-kanak pula, anak-anak kita harus keluar belajar. Di Singapura kita masih boleh keluar bekerja, ke sekolah, tapi dengan melaksanakan langkah-langkah berjaga-jaga. Ya. Kalau tak perlu dah habis selesai kerja, pulanglah kita balik rumah. Saya cuma hendak mungkin berbicara dari hati ke hati kali ini tentang keadaan sekarang ni yang kita dapati semakin rumit. Kalau pada dasarnya semakin rumit, tak boleh keluar ke event, event dibatalkan. Kalau ada event pun ada maximum capacity, kita harus ambil suhu badan, travel declaration di mana-mana. Tapi semua ini adalah langkah-langkah untuk sebenarnya menyelamatkan diri kita sendiri, rakyat Singapura sendiri. Jadi syukur Alhamdulillah pihak berkuasa melaksanakan langkah-langkah ini dengan cepat untuk menyekat penularan COVID-19 di kalangan masyarakat kita, di kalangan awam. Jadi kita hanya harus mengikut sahaja prosedur tersebut untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Dan bagi saya, apa yang saya dapati dengan keadaan begini, memang kita sekeluarga, saya sekeluarga mengurangkan pertama aktiviti di luar. Kedua, kita kurangkan makan di luar. Walaupun memang keluarga saya tak suka makan luar sangat, kecuali kalau ada occasion ataupun kita nak menyambut hari lahir, apa-apa yang istimewa di luar, kita makan luar lah kan. Tapi sekarang kita kurangkan juga. Macam kita semua lebih suka memang dari dulu makan di rumah. Jadi makin mempertingkatkan lagi kita punya makanan yang kita beli, kualiti makanan di rumah. Saya rasa perbelanjaan agak tinggi sedikit, tapi masih lebih rendah daripada kalau kita makan di luar selalu. Jadi saya rasa pada masa sukar begini, actually is unprecedented times. Maksudnya tak pernah berlaku pun di atas dunia ini, di mana ada lockdown di beberapa buah negara, virus menular dengan cepat, dan kematiannya agak tinggi, kadar kematiannya agak tinggi di negara-negara tertentu dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah masa yang memang tidak pernah dilalui oleh sesiapa. Maka itu kita memang harus berjaga-jaga. Apa yang boleh kita lakukan ialah untuk menghindari diri kita daripada dijangkiti. Sementara itu, walaupun kita tak boleh macam dulu bebas keluar, tempat keramaian pun tidak ada hal kan, kita boleh pergi dan sebagainya. Walaupun aktiviti-aktiviti ini dikurangkan, mari kita kongsi bersama apakah aktiviti-aktiviti yang baik yang boleh kita lakukan di sebalik musibah yang kita rasakan amat rumit ini. Behind everything, there's always a blessing in disguise. Betul tak? There's a silver lining in everything. So, mari kita cari berfikiran positif. Pertama, saya rasa ia memaksa kita yang selalunya sibuk keluar masuk rumah, mencari rezeki ataupun mencari ilmu atau bekerja dan sebagainya. Inilah masa untuk kita slow down sedikit. Ya, dan kita harus prioritize. Kita terpaksa prioritize. Kalau tak penting, kerja di rumah sahaja memadai. Maksudnya tak perlu keluar jumpa orang sangat kan. Ataupun kita gunakan teknologi FaceTime, video calls, conference untuk bermesyuarat misalnya kan. Jadi ini semua sebenarnya kita lebih bijak membahagikan masa, lebih bijak bekerja menggunakan teknologi. Dan juga saya rasa cakap tentang teknologi termasuklah social media, di mana kita boleh berkongsi perkara positif, apa yang boleh kita lakukan lebih banyak di rumah. Dan kedua, saya rasa selain daripada kita slow down dan really prioritize kerja kita,
yang mana yang penting, yang mana yang mendatangkan hasil, yang mana tidak, kita boleh tangguhkan dahulu, makes us slow down, dan selepas itu kita rasa dan kita lebih banyak masa untuk bersama keluarga. Kita boleh pulang awal untuk makan malam misalnya, ataupun kita lebih suka sekarang balik di rumah, makan tengah hari di rumah, tak mau di luar di mana ramai orang, atau kita rasa kita tak nak keluar, kita bekerja dari rumah. Ini semua adalah hikmah di mana kita pun boleh makan dengan lebih sihat, dengan lebih sedap, dengan mak bapak, dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri di rumah. Jadi saya rasa ini adalah hikmahnya, ya, di sebalik apa yang kita rasa prosedur-prosedur rumit yang menyusahkan kehidupan seharian kerana adanya pandemik ini. Nombor 3, saya rasa dengan adanya kita lebih banyak masa di rumah. Misalnya hujung minggu, kalau selalu nak membeli belah, tersidai-sidai di shopping mall, rasanya sekarang kita pun tak belanja sebanyak mana kan. Kalau kita cakap tentang shopping, duit pun selamat, poket pun taklah lepeh sangat kata orang tu kan. Jadi kita rasa kita ni kurang belanja yang bukan-bukan. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan memang banyak sale di luar, tapi kalau kita tak keluar, kita tak selamat, tak nampak, maka tak beli kan. Tapi yang online edit tu saya tak tahulah. Saya ni tak suka beli online sangat, kecuali benda-benda yang saya dah tahulah tentang quality, dan memang saya kalau boleh nak beli-beli macam baju ni semua, nak shopping, kalau tengok diskaun yang sale tu, saya harus pergi ke kedai. Jadi tak keluar, kita selamatlah duit kita, duduk rumah. Dan saya rasa dengan duduk di rumah ni, apa kata kita ambil masa ini untuk bukan saja bonding dengan keluarga, di mana kita boleh fikirkan cara-cara untuk bonding, bukan dengan teknologi saja. Maksudnya kita boleh main cards, board games, kita boleh berbual, tengok TV, ataupun tengok rancangan yang ataupun online program yang mungkin sesuai untuk semua lapisan umur di dalam rumah kita tu. So I've been doing that with my family. Malam-malam selepas pukul 9, lepas isyak, kita chillax pada hujung minggu. Kita buka Netflix, atau saya akan recommend mereka movies from the past yang I grew up with, yang saya rasa mempunyai impact yang sangat baik kepada anak-anak saya. Dan saya rasa sebagai satu keluarga, kita juga sekarang kalau di rumah fikirkan nak makan apa, nak snack apa. Jadi inilah masanya saya juga memperkenalkan snack-snack sihat. So I also stock up on yogurt, frozen yogurt. There's one frozen yogurt place dekat dengan rumah saya, di Jam. Saya beli dan saya simpan 1 liter of frozen yogurt, dan saya taruh topping peanut butter, blueberries dan sebagainya. Dan mereka suka. Mereka lebih eksperimental di rumah. Pasal dah makan macam-macam, masih tak kenyang, ada apa lagi yang ada mami. So I find that I have to stock up on healthy food yang mungkin mereka tak tahu pun healthy, tapi sedap. Asalkan sedap mereka makan, betul tak? Siapa yang tak nak makan sedap? So saya rasa itu adalah satu positifnya. Jadi saya mempertekadkan lagi masakan di rumah. Simple food, jangan susah-susah. Tak ada tumis-tumis pun. Bakar di uci cook, air fryer, put them together, buat dips dan sebagainya. For those of you who yang nak tahu resepi best-best, memang makan sedap-sedap, sila ke Hasina Fit Fat page. Dan saya rasa siapa yang kurang rajin masak, selalu makan di luar, inilah masanya untuk kita mula masak di rumah, lebih sihat, lebih selamat, lebih banyak duit dapat kita jimat juga. Dan itulah saya rasa hikmahnya. Tadi pagi anak saya yang akan menduduki peperiksaan O-Levels mengeluh hari ni hari pertama dia nak ke sekolah. School holidays habis dengan cepatnya. Tapi saya beritahu beliau jangan lupa bersyukur, kerana dulu bila kita O-Levels, anak saya yang pertama O-Levels, bukan main teruk lagi timetable. Ya, setiap hari balik lambat, pulang lewat, ada kelas-kelas supplementary, dan lebih banyak homework dan sebagainya. Bagi saya dapati saya ada 2 orang anak menduduki peperiksaan nasional O-Levels dan PSLE tahun ini, rentaknya lebih tak stres atau serancak dulu, kerana keadaan sekarang tak dibenarkan budak-budak lama-lama di sekolah, mereka boleh pulang awal. Saya bersyukur kerana maknanya mereka pulang, mereka makan di rumah, dapat rehat. So saya memberitahu anak-anak saya supaya melihat keadaan sebagai positif. Jadi itulah dia, saya rasa kita harus bersyukur. Apa yang kita harus syukuri adalah kita ni masih sihat, selamat,
kita bersama orang-orang yang tersayang. Kita tidak dipisahkan kerana COVID virus ini, kerana ada yang berpisah antara keluarga dan sebagainya kerana mereka tidak dapat pulang ke tanah air, atau kerana flights pun dah cancel, dah delay, cancel atau terus dibatalkan. Kita tak tahu bila keadaan akan beransur pulih seperti biasa. Jadi kita yang berada di rumah, di mana ahli keluarga semua pun bersama, kita masih sihat, kita harus bersyukur dan gunakan waktu ini untuk muhasabah diri, untuk fikirkan apa yang boleh diperbaiki, masakan kita, gaya hidup kita. Nanti bila keadaan sudah pulih, kita boleh teruskan dengan kehidupan yang lebih produktif, berkesan, mana kita prioritize dengan betul apa yang betul-betul penting, apa yang tidak penting kita kurangkan, teruskan dengan prioriti-prioriti begini. Itulah apa yang saya rasakan tentang pandemik dunia sekarang ini. Saya rasa sekarang is back to basics, di mana kita hidup simple sahaja, menikmati kehidupan sederhana, kehidupan yang ringkas tapi memuaskan dan selamat, InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton vlog saya. Saya Hasina Ali dari Singapura.